الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين به إيمانا صادقا. الحمد لله على هذه النعمة الكبرى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. امتثالا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala mentaufikkan kita. Allah taala bagi hidayah kepada kita untuk sama-sama kita memahami agama kita mengikut apa yang difahamkan oleh salafus salih. Itulah sebaik-baik forum, sebaik-baik masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan di dalam sebuah hadis yang sahih yang berbunyinya khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini merupakan sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan kurun ataupun mereka yang berada pada kurun-kurun yang tersebut, terutamanya kurun yang pertama, kedua dan yang ketiga, yang mana riwayat yang sahih yang banyak daripada Nabi ialah Nabi menyebut hanya 3 kali. Ada juga riwayat yang menyebutkan 4 kali. Walau bagaimanapun semuanya membuktikan bahawa Nabi telah memberi jaminan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahawa ini kan merupakan sebaik-baik dan kurung untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah taala memerintah dan menuntut kepada kita supaya kita menjadi muslim yang sempurna. Kita tak harus kita mati kecuali telah mana Islam dah sempurna di dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sama sekali kamu mati kecuali apabila kamu menjadi muslim yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah muslim yang paling sempurna di sisi Allah taala? Ialah mereka yang mengikut perintah apa sahaja ajaran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap aspek hidupnya, baik dari sudut muamalah, maka mestilah muamalatnya berdasar
akidah kita. Ini merupakan perkara yang utama dan yang nomor satu sekali. Dan yang paling maha harganya di dalam kehidupan kita, hubungi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dari sudut akidah kita, bersihnya akidah kita, betulnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila mana menyelewengnya akidah kita, bila mana tak betulnya tauhid kita dalam arti kata timbulnya bersyirik dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan terjamin bahawa akan dimasuki oleh Allah Ta'ala akan syurganya. Wal'iyadzubillah. Oleh itu, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, pada hari yang mulia ini, pada tengah hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita memahami secara umum mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia merupakan satu perkara yang tidak boleh becek, yang tidak boleh cerai daripada tubuh, daripada diri kita, kerana ia merupakan satu tutup yang utama di dalam agama kita. Bila mana kita melihat kepada rukun-rukun Islam, kita dapati bahawa rukun yang pertama ialah dua kalimah syahadah, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana adanya rukun yang pertama, maka rukun-rukun yang lain daripada rukun Islam sahlah dilaksanakan. Tetapi bila mana rukun yang pertama tidak sah, maka rukun yang lain pun juga tidak sah. Salah kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, haji kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima, kerana tidak sahnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang berada bersama kita. Oleh itu, ini merupakan satu hal yang penting yang mesti kita ambil penting dalam kehidupan kita, bahawa pada hari ini kita telah betul ataupun tidak dari sudut kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, tauhid diibaratkan sebagai cahaya yang kita boleh gunanya di dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjerumus ataupun jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai kegelapan yang kita berada di dalamnya, tidak tahu hulu hilir dan naik jatuh kerana kehidupan kita dalam kegelapan. Itulah keadaan dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'annya. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi fin nasi kaman mataluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Tak sama sekali. Allah Ta'ala tanya dalam bentuk istingkar, apakah mereka yang mati, mereka yang tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala menghidupkannya dengan taufik dan hidayah, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyainahu, Allah Taala menghidupkannya, wa ja'alna lahu nura, Allah Taala menjadikan baginya cahaya yang syibihi finnas, dia boleh bawa cahaya itu berjalan di dalam kehidupan manusia. Kama mataluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah sama dengan mereka yang hidup di dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar daripada kegelapan tadi? Tentu sekali tidak sama. Begitulah keadaan dua jenis manusia yang berdepan dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang hidup dengan baik di dunia dan di hari akhirat nanti ialah mereka yang mendapat cahaya, dapat menggunakan cahayanya di dalam menghayati hidupnya di dunia ini, dan cahaya ini akan juga akan memberi faedah kepadanya pada hari akhirat nanti.
tentu sekali tidak sama dengan mereka yang berada di dalam kegelapan, yang berada di dalam kegelapan, yaitu dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa Allah taala tidak memutus ataupun tidak mengadakan sesuatu kaum kecuali Allah taala akan memutuskan seorang rasul. Dan rasul ini akan membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Ini merupakan satu ayat membuktikan bahawa tidak ada mana-mana umat yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah taala akan bangkitkan seorang rasul kepada mereka, membawa kebenaran kepada mereka, membawa cahaya Allah kepada mereka. Tetapi keadaan mereka ialah segolongan manusia menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan satu golongan lagi tidak terima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tauhid kepada Allah merupakan satu perkara yang penting. Apakah arti tauhid? Tauhid artinya kita mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, kita mensatukan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya, pada nama dan sifatnya, dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadat kepadanya. Itulah tauhid di dalam kehidupan muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dari sudut perbuatan ataupun kita namakan tauhid rububiyah. Dan kita semua mengaku bahawa tidak ada makhluk yang boleh memberi rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita telah mentauhidkan Allah taala dari sudut rububiyah, Rabb, ketuhanan Allah taala. Tetapi kalau masih ada dalam perasaan kita rezeki yang kita dapat, kita terasa kata kita lah yang mempunyai seher juga, manusia lah yang boleh beri rezeki kepada kita juga. Itu artinya kita tidak betul dan tidak bulat-bulat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merezekikan kita dengan rezeki yang banyak, dan berbagai-bagai lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati dan sebagainya. Sebenarnya tauhid rububiyah ni dari sudut mengaku dan iktikad bahawa mati kita, hidup kita, rezeki kita, semua keadaan kita adalah Allah taala lah yang mengatur. Tauhid ini telah dipercayai, diiktikad oleh Quraisy Mekah. Quraisy Mekah iktikad adanya akidah, adanya tauhid rububiyah. Mereka mengaku bahawa Allah taala yang merezekikan mereka, Allah taala yang menurunkan hujan, Allah taala yang mengeringkan tempat dan keadaan. Ini adalah tauhid yang telah diakui oleh orang kafir Quraisy Mekah. Bukan mereka tak mengaku, tetapi dari sudut tauhid al-ibadah, tauhid al-ilahiyah ataupun tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat, kita dapat dibahas bahawa Quraisy tidak mengakui dan tauhid dari sudut ibadat. Kita beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak menyebutui manusia di dalam ibadat kita. Kita ibadat bukan kerana manusia. Jika kita beribadat kerana Allah dan kerana manusia, artinya ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita telah bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya kita mengasahkan, mensatukan ibadat kita hanya kepada Allah taala sahaja, tidak beribadat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dengan itulah yang dimaksudkan ataupun yang dikehendakkan dengan dua kalimah syahadat, la ilaha illallah. Tidak ada ma'bud
yang patut layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada makhluk yang kita mesti beribadat, yang patut dan layak beribadat kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Itu artinya kita telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berdoa, adakah dalam doa kita minta kepada makhluk? Jika kita minta kepada makhluk di samping nama Allah, artinya kita telah bersyirik kepada Allah Taala. Kita minta kepada tuk-tuk, kalau boleh jamin dulu banyak, pergi ke bukit, takutnya keadaan bukit, takutnya kena gitu buat lagu ni. Minta kepada tuk-tuk, hei tuk bukit, hei bukit tu, hei tuk ni, tolong jagalah anak cucu. Ni keadaan minta lagu ni bagi bersyirik dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana anak kita sakit, anak kita demam, kita bawa kami bismillah di kubur. Lebih-lebih lagi kubur tu panjang kita kata petani di datuk tu. Banyak lagi, dan hari ni ada lagi. Orang Islam kita masih lagi pergi ambil kami kita bismillah di kubur. Ini merupakan satu bentuk ibadat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ni tak tahu kata benda tu adalah satu ibadat yang kita buat kita semula kerana ada perasaan dalam diri kita bahawa setuk ni boleh menyembuhkan dan anak kita dan sebagainya. Oleh itu ingatlah bahawa dalam beribadat kita sama ada ibadat solat, ibadat zakat, ibadat doa dan sebagainya yang berbentuk ibadat, maka tidak harus sama sekali kita menyemutui Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa sahaja yang berbuat demikian, artinya ia telah bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran Karim, Innallaha yaghfiru. Allah menyebut di dalam Al-Quran Karim di dalam surah An-Nisa yang berbunyinya Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala tidak mengampun kepada mereka yang bersyirik an yushraka bihi dengan Allah Taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Taala beri ampun lain daripada dosa syirik kepada mereka sahaja yang Allah Taala kehendak. Itulah bahayanya bila mana kita beribadat, kita minta, kita pohon di dalam kehidupan kita selain daripada Allah, bahaya sangat besar kepada diri kita. Kerana apa? Kerana amalan kita tidak diterima, bahkan kita juga tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa syirik kita, kecuali yang kita kena taubat. Dan taubat tinggal terus boleh kembali, dan sebelum pada kita diambil kembali, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum pada berlakunya kiamat. Oleh itu janganlah dan jaga-jagalah diri kita daripada bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kewajipan kepada kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok apakah kelebihan, apakah faedah bila mana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya sangat banyak. Antaranya tauhid kita akan memasuki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertauhid kepada Allah Taala dan tidak bersyirik dan tauhidnya cukup sempurna di sisi Allah Taala, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Sesiapa sahaja mati dalam keadaan tidak bersyirik kepada Allah, tentu sekali, tetap sekali dia akan masuk syurga Allah Taala. Oleh itu ingatlah bahawa tauhid boleh menyelamatkan kita daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh menyelamatkan kita daripada masuk ke neraka Allah Taala dan membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Taala. Ini tauhid kepada Allah Taala. Bahkan kalau kita ada dosa banyak sama sekali pun, kalau tauhid kita tidak punah, tauhid kita tidak rusak, kita ada dosa banyak kita buat dalam kehidupan kita, berdosa dengan Allah Taala,
tauhid juga akan menahankan kita daripada kekal abadi dalam neraka. Bila mana kita adanya tauhid, walaupun berdosa bersalah dengan Allah Taala, masuk neraka dah pun tauhid akan mengeluarkan kita daripada neraka pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ingatlah kehidupan kita dalam hidup harian kita hanya ada tauhid ataupun syirik. Dan imma kita tauhid, imma kita syirik kepada Allah Taala. Bila mana kita terujuk dan tidak mengasahkan Allah Taala dalam perbuatan kita, ibadat kita, itu artinya kita telah bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah perkara yang sangat bahaya. Walaupun syirik terbagi kepada dua, syirik besar dan syirik akhlak. Dan syirik besar yang keluarkan kita daripada agama Islam, seperti kita mengingkari kalimah syahadat, kita tidak menerima kalimah syahadat, mengeluarkan kita ataupun kita ibadat kepada berhala dan sebagainya dengan yakin bahawa sebenar itu boleh dagui kepada kita syafaat dan sebagainya. Ini juga merupakan syirik besar. Tetapi syirik besar biasanya kita tak berlaku mana. Tetapi yang banyak berlakunya adalah syirik akhlak, syirik kecil. Timbul perasaan ria, timbul perasaan sum'ah. Nabi tengok kata kita lagu tu, Nabi tahu kata kita lagu ni, Nabi kata kita sekian, nak nama baik, nak kebaikan. Tapi dengan cara kita menunjuk, ini arti kata kita telah menempuhi syirik kecil. Ya Nabi SAW kata, inna akhwafa ma alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya bagi yang paling takut sekali ke atasku kepada kamu ialah syirik kecil. Oleh itu marilah kita jaga diri kita, menyelamatkan diri kita daripada syirik, segala syiriknya sama ada syirik besar dan syirik kecil. Dan marilah sama-sama kita berada dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita mati dalam keadaan selamat dan akan dimasuki syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته امتثالا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa benda yang bersangkut dengan tauhid, lebih lagi benda yang bersangkut yang berhubung dengan benda yang baik, yang kita tidak boleh tengok dengan mata kita, tidak boleh fikir dengan akal kita, dan tidak boleh diukur dengan akal kita, kecuali mengikut apa yang diperintah, apa yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apatah lagi mengenai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut tentang sifatnya. Kita tidak tahu zat Allah, kita tidak tahu zat Allah, dan kita tidak tahu sifat Allah kecuali melalui apa yang dicerita oleh Nabi kita daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan kalaulah Nabi tidak cerita kepada kita mengenai dengan zat dan sifat Allah Taala, tentu sekali kita berada di dalam kegelapan dunia, dan kita juga akan berada dalam kegelapan akhirat nanti. Waliyazubillah. Oleh itu di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengenai dengan asma wa sifat ialah kita beriktikad dan beriktikad berpegang teguh azab dan kukuh tetapnya hati kita iktikad secara jazam bahawa apa yang Allah Taala cerita kepada kita, apa yang Nabi cerita kepada kita adalah kebenaran. Tidak boleh sama sekali kita tolak, walaupun kadang-kadang namanya sama, tetapi hakikat benda yang ada tu tak sama dengan hakikat makhluk.
Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Hakikat zat Allah Ta'ala, Allah mempunyai zat. Zat Allah Ta'ala merupakan hakikat bagi Allah Ta'ala. Manusia mempunyai zat, dan makhluk, hakikat zat makhluk merupakan satu hakikat yang tidak sama dengan hakikat zat Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala mempunyai zat, makhluk mempunyai zat, bukanlah arti zat manusia, zat makhluk sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyazubillah, walillahil mathalul a'la. Tidak sama sekali. Dan Allah Ta'ala mempunyai zat. Bagaimana? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala cerita kepada kita sepada mana, sepada itulah kita beriktikad. Kita tidak iktikad lebih pada itu, kerana kita tidak tahu hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cerita, kata dia dengar. Allah Ta'ala dengar, huwas sami'ul alim. Allah amat dengar, amat melihat. Tentu sekali Allah Ta'ala lihat tidak seperti lihat makhluk. Allah Ta'ala dengar tidak seperti dengar makhluk. Itu merupakan sifat, walaupun namanya sama. Dengar sama dengan makhluk, dengar Allah Ta'ala dengar, tapi dengar makhluk dengan dengar Allah Ta'ala tidak sama sekali. Oleh itu menjadi kewajipan kepada kita ialah dan kita iktikad apa yang Allah Ta'ala wahyat kepada kita, apa yang Nabi cerita kepada kita. Tidak perlu kita ingkar, tidak perlu kita kata benda itu serupa makhluk, kerana Allah Ta'ala zatnya tidak serupa makhluk, sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk. Walaupun hanya nama sahaja ia serupa dengan makhluk, tetapi hakikatnya tidak serupa dengan makhluk. Ini merupakan satu kenyataan yang dibawa oleh ulama-ulama kita salaf dan juga ulama-ulama khalaf yang iktikad seperti mana iktikad salaf. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat kita kepada Nabi dan Nabi akan diberi syafaat, Nabi akan diberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala kepada kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على محبتك على اتباع رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.